TV KPM. Aku Melayu, anak Malaysia, lahir di bumi yang kaya raya. Bertuah sungguh rasa di jiwa, hidupku senang, tiada sengsara. Berbilang kaum bersatu padu, Islam dan Buddha mahupun Hindu, hitam dan putih atau kelabu, boleh berpakat, mampu bersatu. Malaysiaku ini amat ku cinta, tempat lahirku membina cita. Teruslah aman itu ku pinta, bahagialah hidup sesama kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, hos anda hari ini, Wani Kerry. Sebelum tu, apa khabar anda semua? Adakah anda semua sihat-sihat belaka? Kerana sekarang ini Wani ingin memberitahu sekali lagi bahawa kes harian kita adalah sebanyak 19,740 kes. Jadi pentingnya untuk anda, kita semua sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, patuhi SOP, sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan memberitahu mata pelajaran pada hari ini adalah mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Di awal program tadi kita sudah bersama dengan Cikgu Maizura yang telah berkhidmat selama 23 tahun dalam mengajari mata pelajaran ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Maizura dari SMK Bacok, Kelantan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Wah, Rani. sedapnya Cikgu syair tadi. Apa nama syair tadi tu Cikgu? Syair Malaysia Tercinta. Malaysia Tercinta sememangnya sangat berkait rapat dengan bulan kebangsaan kita yang akan menjelang tidak lama je lagi. Jadi saya nak puji Cikgu atas syair yang sangat menarik itu Cikgu. Okey, selamat datang ke Studio Sukses dan sekarang ini sebelum kita mulakan kita nak berkenalan dululah dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita hari ini. Jadi jom kita bawakan ke-6 murid kita hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Panco Kelantan dan SMK Jelawat Kelantan. Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. 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 Wah, semua pelajar wanita manis-manis belaka anak murid cikgu hari ini. Boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Kita mulakan dengan Siti Nur Ain. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Ain binti Ruzi. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Panco dan saya bercita-cita ingin menjadi pensyarah. Wow, hebat nak jadi pensyarah Ain. Seterusnya Kak Wani nak tanya Ain ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Aini Sofia. Saya dari Sekolah SMK Beris Panco dan cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Wow, nak jadi seorang peguam. Baik. Yang ketiga, Kak Wani nak tanya Cik Fitratul Sofia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cik Fitratul Sofia binti Cik Hassan dari SMK Beris Panco dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai tentera udara. Wow, hebat. Kak Wani boleh panggil Fitratul ya? Okey, baik. Seterusnya Alia, silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya adalah Fadihah dari SMK Jelawat. Dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Seorang guru, mata pelajaran apa secara spesifiknya, Alia?
Melayu atau sastra. Wah, itu dia nak ikut jejak langkah Cikgu Maizura, insya-Allah. Seterusnya kita nak tanya Izzati. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Izzati binti Zaharuddin. Dah saya dari SMK Jelawat dan cita-cita saya nak jadi seorang guru. Okey, baik. Seorang guru juga. Dan akhir sekali kita nak tanya Atira. Silakan Atira. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira Erika binti Nur Hasin dari SMK Jelawat. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai polis. Wow, terima kasih ke enam-enam murid pada hari ini. Sememangnya kita dah dengarkan cita-cita mereka agak luar biasa di sini, Cikgu. Semua ada cita-cita yang berbeza. Sama-samalah kita doakan untuk mereka semua. Dan sekarang ini, sebelum kita terus pergi kepada topik hari ini, Wani ingin menjemput Cikgu untuk pergi ke meja sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Dipersilakan, Cikgu. Cikgu pakai dulu, kemudian Wani pakai. Pencuci tangan sudah pakai, hand sanitizer sentiasa dipakai dan jarak pun kami sudah jaga sekarang ini. Kak Wani nak dengar jugalah pandangan murid sekalian mengenai mata pelajaran KMK ini. Boleh tak Kak Wani nak dengarkan daripada Ain? Okey, tak mengapa. Kita nak pergi kepada Aini Sofia dulu. Pandangan Aini mengenai mata pelajaran ini. Pandangan Aini bagi subjek KMK ialah subjek KMK ni banyak memberi pada cerita lah. Cerita, fakta dan pengajaran lah. Dia lebihkan kepada pendidikan. Baik, terima kasih atas pandangan anda. Dan akhir sekali Kak Wani nak tanya Atira. Pandangan Atira pula bagaimana? Atira Erika. Okey, pandangan anda. Ya, saya. Pandangan saya terhadap mata pelajaran KMK ini, ia memberi banyak iktibar dan pengalaman bagi saya. Itu saja. Baik, terima kasih Atira. Dan sekali lagi Kak Wani ingin bertanya kepada Ain. Okey, boleh Ain berkongsi pandangan anda? Ya. Okey, pandangan Ain mengenai mata pelajaran ini. Okay, bagi pandangan saya ialah dapat mengenal bahasa lagi mendalam. Itu dia, kita dah dengarkan pandangan yang pelbagai juga di sini. Sekarang ni Cikgu, masa yang ditunggu-tunggu. Topik apa yang telah dipilih untuk kita sama-sama belajar hari ini dan apakah objektif pembelajaran kita? Okey, Cikgu kembali ke sini. Okey, Cikgu boleh pergi, mungkin Cikgu boleh tunjuk slide ataupun Cikgu ingin memberitahu secara ringkas sahaja. Okey. So kita sudah bersyair tadi, Wani, ya. Dan cikgu rasa pelajar-pelajar cikgu semua dah dengar yang cikgu syairkan tadi, ya. Dan cikgu rasa ada yang nak bagi respon tentang syair itu sebelum kita mulakan pelajaran hari ini? Ada adik saya. Okey, Ain. Saya cikgu. Okay, maksud rangkap pertama dalam syair tersebut ialah dapat melahirkan rasa bertuah dan semangat cintakan tanah air iaitu Malaysia. Okey, bagus. Ada lagi tak yang nak beri komen ataupun nak beri pandangan tentang syair yang cikgu bacakan tadi? Fitratul. Jika kita dengarkan alunan syair daripada cikgu tadi, jelas bahawa rumus rangkap kedua syair itu atau mewujudkan rasa bersyukur kerana menjadi warga negara Malaysia. Okey. Betul tu ya. Kita rasa bersyukur sebab kita dilahirkan sebagai warga negara Malaysia dalam negara yang aman dan sentosa. Okey, ada lagi tak yang nak beri pandangan? Ada cikgu saya. Okey, Atira. Silakan. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa bangga hidup bersatu padu dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Okey, baik. Terima kasih. Kita dah dengarkan 3 pandangan pada mereka dan sekarang ni Cikgu, saya diberitahu topik yang akan sama-sama kita belajar adalah novel naratif Ogon Shoto dan tajuknya isu kenegaraan. Ya, betul. Okey, baik. Sebelum kita pergi, sama-sama kita belajar mengenai topik ini, apa kata kita berehat seketika, kita nak berikan peluang untuk mereka bersedia untuk belajar mata pelajaran KMK ini dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021.
TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini, Kesusastraan Melayu Komunikatif, dan khususnya tajuk yang akan kita belajar adalah mengenai novel naratif Ogon Syoto Isu Kenegaraan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Maizura Muhammad dari SMK Bacok Kelantan dan 6 murid dari SMK Beris Panco Kelantan dan SMK Jelawai Kelantan. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa Kak Wani akan tanya dulu murid atas talian, adakah anda semua sudah bersedia? Kalau sudah, sila cakap sudah sedia, cikgu. Sudah sedia, cikgu. Sedia, cikgu. Tu dia. Suara mereka manis-manis, semua lembut belaka. Okey, kalau anda sudah bersedia, mari kita mulakan dengan mempelajari mata pelajaran KMK hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, terima kasih Wani ya. Baik, kita Wani tadi dah pun beritahu ya, sebab kita akan menelusuri tentang novel naratif Ogon Syoto, iaitu tentang isu kenegaraan. Dan murid-murid cikgu tadi pun dah beritahu ya betapa mereka bertuah berasa syukur kerana berada dalam negara yang aman ya, iaitu negara Malaysia. Jadi kita akan tengok dulu selepas ini. Okey. Baik. Sebelum kita beralih kepada pelajaran kita seterusnya, cikgu nak perkenalkan dulu tentang DSKP. Ya, di mana dalam DSKP KMK atau Kesusastraan Melayu Komunikatif ya, telah dikelompokkan kepada 3 bahagian utama, yang mana ketiga-tiga bahagian ini perlulah dipelajari oleh murid-murid cikgu di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, so dalam DSKP itu, kelompok itu dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu apresiasi sastra, pembangunan insan dan juga pengkaryaan. Jadi hari ini kita akan fokus tentang pembangunan insan. Okey, kenapakah pembangunan insan diperkenalkan dalam DSKP ataupun dalam sukatan pelajaran untuk SPM KMK? Ya, kerana tujuannya untuk menghasilkan murid yang bersasiah mulia, peka dan prihatin. Ya, seterusnya ingin melahirkan murid yang memiliki semangat patriotisme, dan seterusnya juga dapat menanam perasaan cinta akan negara dalam diri murid-murid cikgu. Okey, dan semua ini dapat dibentuk daripada pengalaman, penghayatan dan kajian yang dibuat terhadap karya yang dibaca. Okey, jadi inilah kenapa pembangunan insan diperkenalkan dalam DSKP. Dan ini adalah bahagian yang baru diperkenalkan bermula tahun 2020 dan akan ditaksirkan dalam SPM bermula tahun 2021. Okey. Baik, seterusnya, apakah dia perancangan skema kerja dalam pembangunan insan? Okey, dalam pembangunan insan ni, pelajar-pelajar ataupun murid-murid akan menganalisis terhadap sasiah watak, isu masyarakat dan kenegaraan dijalankan semasa membuat kajian teks berdasarkan genre. Okey, jadi yang kita akan fokuskan pada hari ini ialah standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan 2.3 iaitu mengenal pasti dan membincangkan isu kenegaraan. Okey, isu kenegaraan. Okey, boleh cikgu tekan sahaja di slide tadi. Yang itu. Isu kenegaraan, dan juga dalam SP standard pembelajaran 2.3.2 iaitu mengenal pasti dan membincangkan ciri-ciri kepemimpinan yang terdapat dalam karya dan menghubungkaitkannya dengan pembentukan negara yang mapan. Okey, jadi apa yang cikgu nak ulas kat sini ya, sebelum cikgu pergi kepada slide seterusnya, cikgu nak mendefinisikan tentang isu kenegaraan. Okey, jadi isu kenegaraan adalah bermaksud hal ataupun perkara yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat. Okey. Dan ciri-ciri kepemimpinan adalah tentang keupayaan ataupun kebolehan seorang pemimpin menguruskan negara mereka. Okey, dan juga karya yang dihubungkan dengan pembentukan negara yang mapan. Negara yang mapan bermaksud negara yang stabil dalam semua aspek. Ya. Okey. Seterusnya, cikgu akan nyatakan juga tentang ciri-ciri kepemimpinan. Okey, bagaimana kita nak klasifikasikan seseorang itu mempunyai ciri-ciri kepemimpinan? Yang pertama, menurut DSKP ya, yang ni integriti.
memiliki integriti yang tinggi. Okay, seseorang tu mestilah jujur, amanah, tepati masa, adil, taat, telus, ikhlas, tanggungjawab, komited dan dedikasi. Okey. Dan seterusnya, ciri kepimpinan yang kedua ialah mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan, iaitu dalam aspek tolak ansur, empati dan juga budi bahasa. Ya. Baik, seterusnya ya. Pemimpin juga haruslah bijak dalam menangani apa jua situasi. Bijak dari segi apa? Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Okay. Dan juga pemimpin juga haruslah berani dalam menyuarakan pendapat, menyahut cabaran, menegakkan kebenaran dan mempertahankan hak dan maruah. Sebenarnya Wani, ciri-ciri kepimpinan ini telah pun diterapkan dalam kalangan murid-murid di sekolah sejak di bangku sekolah rendah lagi. Ya. Okay. Contohnya macam mereka menjawat jawatan pengawas sekolah, Ketua kelas. ya betul Wani. Okay, ketua kelas, ya, pengawas PSS. Ya. Okay. Mungkin ada murid-murid cikgu yang ada yang menjawat jawatan. Ada di sini yang memegang mana-mana jawatan di sekolah? Ada cikgu ada. Atira sebagai apa Atira? Sebagai pengawas sekolah. Wow, ni garang tak pengawas ni Atirah ni. Ke baik je pengawasnya. Okey, tengok kita macam pengawas yang baik macam tu kan. okey. Jangan main-main. Mana tahu Atirah paling garang di sekolah. Mungkin Atira boleh ceritakan apakah peranan Atira sebagai pemimpin di sekolah? Saya Nur Atira Erika sebagai pengawas sekolah di SMK Jelawat. Peranan saya ialah membantu guru-guru di sekolah saya mengurangkan salah laku disiplin pelajar. Saya juga melaksanakan setiap arahan guru agar suasana sekolah saya aman dan harmoni. Okey, jadi cikgu percaya ya Atira adalah seorang pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang boleh dilihat dari sini ya. Ya. Okey. Dan seterusnya, baik. Cikgu akan buka kita punya pelajaran hari ini supaya kamu sukses dalam novel naratif Ogun Shoto dengan memperkenalkan apakah dia intipati novel naratif Ogun Shoto yang telah ditulis oleh sastrawan negara Anwar Ridwan. Okey. Baik. Novel naratif Ogun Shoto ni merupakan cerpen novel yang diikat dengan prolog dan juga epilog. Ya. Okey, kenapa cikgu kata cerpen novel? Sebab cerpen novel ini ada 9 bab yang boleh berdiri dengan sendiri. Ya, dia mempunyai plot yang tersendiri dan setiap bab mempunyai watak-watak utama yang berbeza. Ya. Okey, setiap bab mempunyai watak utama. Okey, dalam bab prolog, ya, kalau kita tengok dalam prolog dan juga epilog ya, wataknya tu sudah berbeza. Begitu juga dengan bab 1, bab 2. Okey, watak utama tu berbeza dalam setiap bab. Ya. Kalau dalam prolog, watak utamanya ialah Tuan Kawai. Dalam bab yang kita nak ambil dalam bab yang pertama ialah Presiden sebagai watak utama. Jadi setiap bab tu mempunyai watak utama yang berbeza. Okey. Terdapat peristiwa sebenar yang menambahkan pengetahuan murid. Contohnya, ya, dalam bab iceberg. Okey, cikgu tahu ya, murid-murid cikgu dah pun tahu dalam bab iceberg bab 4 tu dia menceritakan tentang bagaimana iceberg tu berperanan sebagai penyelesaian masalah kemarau panjang di Ogun Shoto. Okey, dan juga ada dalam bab di mana proses penyulingan air laut. Okey, juga berlaku dalam bab iceberg di mana mereka untuk mengatasi masalah kemarau panjang, ada seorang lelaki tua membuat proses penyulingan air laut supaya dapat menjadi bekalan air minuman untuk mereka dan keluarga. Okey, seterusnya naratif Ogun Shoto ini ditulis dengan cara fiksyen, ya, iaitu rekaan semata-mata, tak ada langsung kaitan dengan mana-mana pihak. Ya, dan seterusnya mengikut peraturan dalam zaman Edo. Ini adalah kisah benar ya. Kisah zaman Edo ini adalah kisah pelayar-pelayar Jepun yang menjumpai kepulauan Ogun Shoto tu. Ya. Okey, seterusnya
citra novel naratif Ogon Shoto. Kita tengok kat sini bagaimana gambaran Kepulauan Ogon Shoto itu sendiri. Okey, yang pertama, Ogon Shoto terletak di kawasan Pasifik Selatan. Ya. Negara rasminya adalah Republik Selatan dan Ogon Shoto itu sendiri bermaksud keemasan. Ya, iaitu terdapat 3 pulau besar, Gora-Gora, Futu Ata dan juga Rai Rapa. Okey. Dan ibu negara bagi Ogon Shoto ialah Tatamanu yang juga merupakan pusat pentadbiran bagi Kepulauan Ogon Shoto. Ya, kepulauannya terletak dalam Pacific Rim Earthquake di mana mereka mempunyai gunung-gunung berapi yang masih aktif, ya. Dan juga ketua negara mereka adalah presiden dan sumber utama ekonomi bagi rakyat di situ ialah perikanan, pertanian, pelancongan dan rekreasi. Dan Kepulauan Ogon Shoto juga bebas daripada penjajahan asing, ya, di mana presiden itu sendiri adalah anak jati daripada Republik Ogon Shoto itu sendiri, ya. Baik, kita tengok kepada peta, ya, peta Kepulauan Ogon Shoto di mana dia mempunyai 3 kepulauan iaitu Pulau Gora-Gora, Pulau Rai Rapa dan Pulau Futu Ata. Ya. Okey. Dan kita tengok kat sini, mereka pulau-pulau ini terletak di lautan Pasifik, ya. Dan ada pulau kecil di sini iaitu Kai Gora-Gora, Kai Rai Rapa dan Kai Futu Ata. Okey. Kepulauan ataupun Pulau Futu Ata ni kebanyakannya terdiri daripada masyarakat kacukan Jepun, ya, kat sini sebab mereka yang menemukan Kepulauan Ogon Shoto ni pada zaman Edo. Dan Teluk Pinabana kat sini adalah tempat persinggahan kapal-kapal. Ya, kapal. Kenapa disinggah kat sini? Sebab dasar lautnya yang dalam dan juga terlindung daripada angin monsun. Mereka berehat sebentar di sini sebelum meneruskan perjalanan. Baik. Okey, seterusnya yang ni Tatamanu kat sini, ya. Okey, dan juga ini pusat macam cikgu cakap tadi lah, dia adalah ibu negara ataupun pusat pentadbiran bagi Ogon Shoto. Okey, ada gunung berapi dekat sini yang masih aktif. Okey, di Rai Rapa dan ada juga 3. Dan ada negeri-negeri yang ataupun daerah-daerah yang masih popular lah, dikatakan popular, iaitu Malagana, Tubua, Pukana dan juga Ture, ya. Baik, seterusnya, kita akan perkenalkan siapakah watak pemimpin dalam novel naratif Ogon Shoto. Yang pertama ialah Tuan Presiden, okey, di mana Tuan Presiden itu ialah ketua kepada pentadbiran di Ogon Shoto. Okey, Tuan Kawai adalah nakoda bagi kapal Kawai Maru. Okey, seterusnya ialah General, ya. Kamu tahu kan? Okey, pelajar-pelajar, murid-murid cikgu dah tahu dah, General ni dalam bab 2, ya. Okey, Guru Sains dalam bab 7, ya. Di mana guru sains ni mengajar di satu daerah bernama Kuri, ya. Nakoda kapal ataupun nakoda bahtera, ya. Di mana yang ni ada dalam bab 4, iceberg, di mana nakoda kapal ini bertanggungjawab untuk menarik iceberg ke Ogon Shoto, dan juga nakoda bahtera tu dalam bab tsunami. Okey, seterusnya wakil Dewan Presiden dan juga pegawai kanan kerajaan dalam bab General. Okey, itu dia. Kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai intipati novel naratif Ogon Shoto ini. Kita dah tahu ciri-ciri kepimpinannya, intipati novel dan juga setakat ini sampai watak pemimpin. Dan selepas ini cikgu kita nak terus pergi kepada soalan, ya. Tapi sebelum kita nak pergi soalan, seperti biasa Kak Wani nak pastikan anda semua sudah sedia. Sedia dengan jawapan anda. Pastikan jawapan anda semua betul bila cikgu tanya. Dan sekarang ini Kak Wani nak bagi anda berehat seketika lah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali bersama saya Wani Kiri dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini, Kesusastraan Melayu Komunikatif ataupun KMK, dan khususnya topik yang kita pelajari sekarang adalah novel naratif Ogon Shoto, Isu Kenegaraan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Maizura Muhammad dari SMK Bachok Kelantan dan 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza hari ini. Jadi, seperti biasa Kak Wani nak tanya ni, dah bersedia ke belum dengan jawapan anda? Dah sedia nak jawab soalan ke belum tu? Dah ya? Okey, mari kita mulakan. Okey, itu dia. Mari kita mulakan dengan menjawab soalan kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey. Sebelum kita mulakan dengan soalan, ya, Cikgu akan beri dulu, tunjuk dulu contoh-contoh soalan pentaksiran berkaitan dengan isu kenegaraan, ya. Baik. Soalan contoh yang pertama. Kalau Tuan Kawai mengambil keputusan berlabuh lebih lama di Tatamanu, ibu negara dan pelabuhan utama Ogon Shoto seperti selalunya, alasannya bukan semata-mata kerana pengaruh Jepun pada nama republik itu. Dia khawatir akan gelombang-gelombang besar yang boleh tercipta tiba-tiba di perairan Ogon Shoto. Segagah manapun Kawai Maru, dia tetap tidak mahu menghadapi risiko. Okey, petikan naratif Ogon Shoto halaman 5. Okey, soalannya, jelaskan satu ciri kepemimpinan beserta contoh yang terdapat pada watak Tuan Kawai. Okey, so jawapannya ialah kebijaksanaan membuat keputusan, dan huraiannya ialah Tuan Kawai telah mengambil keputusan untuk melabuhkan Kawai Maru lebih lama di Tatamanu kerana tidak mahu menghadapi risiko apabila berlaku gelombang besar di perairan Ogon Shoto yang boleh membawa bencana dan kemalangan maut. Okey, jadi ini adalah salah satu daripada ciri-ciri kepemimpinan, iaitu bijaksana dalam membuat keputusan. Okey, Cikgu akan tunjukkan soalan contoh yang kedua. Okey, dalam respon terhad lagi, ya, media Ogon Shoto menyebut tujuan kunjungan rasmi Presiden Republik Afrika itu adalah untuk menjalin kerjasama pendidikan dan ekonomi. Beberapa siri perbincangan dengan Presiden diadakan, tetapi dalam banyak kesempatan mereka saling bertukar pendapat dan pengalaman tentang cara-cara mengendalikan negara masing-masing. Petikan naratif Ogon Shoto halaman 23. Okey, soalannya ialah, jelaskan satu ciri kepemimpinan beserta contoh yang terdapat pada watak Tuan Presiden. Okey, itu soalan dia. Okey Cikgu, boleh tak kali ini kita nak minta mereka pula untuk jawab soalan ini Cikgu? Boleh, okay. Cuba. Siapa nak cuba untuk soalan yang pertama ni? Ada tak? Okey, kalau tak ada, Kak Wani pilihlah. Kak Wani suka pilih-pilih murid ni. Kak Wani nak pilih Alia. Oh, ada. Okey, Alia selamat buat masa ni. Kita tanya Fitratul dulu. Silakan. Okay, berdasarkan petikan, ciri kepimpinan yang terdapat pada watak Tuan Presiden adalah sikap keprihatinan terhadap masyarakat yang memerlukan. Contohnya, hasrat Presiden untuk menjadi pemuda yang hidup mati semula itu anak angkatnya. Sikap kepimpinan. Sikap kepimpinan, ya. Jawapannya. Okey, jawapannya keprihatinan. Okey, baik. Terima kasih Fitratul. Okey, kurang tepatlah Fitratul, ya, tapi cikgu rasa itu adalah satu cubaan yang bagus, di mana jawapan yang tepatnya ialah kemahiran komunikasi, ya. Di mana Tuan Presiden berbincang dan bertukar-tukar pendapat dengan Presiden Republik Afrika tentang pengurusan negara masing-masing. Okey, itu jawapan yang tepat, ya. Baik, walau bagaimanapun terima kasih kepada murid cikgu yang cuba menjawab tu. Ya, okay. Cubaan yang baik, dia berani cikgu, ya, betul, walaupun berani. salah. Salah satu daripada ciri kepemimpinan. Ya, okey, seterusnya. Baik, seterusnya, ya. Kita akan mulakan dengan soalan latih tubi. Cikgu nak murid-murid cikgu dengar elok-elok soalan dan juga arahan soalan, ya. Okey. Selepas bersarapan, dia dan isteri pergi ke kampung-kampung nelayan, ke bandar atau ke pedalaman Ture
sekadar bertanya khabar atau menghulurkan bantuan kepada teman-teman sekampung halaman yang baru dikenalnya. Okey, petikan naratif Ogon Syoto halaman 26. Okey, soalannya ialah, jelaskan satu ciri kepemimpinan beserta contoh yang terdapat pada watak general. Watak general? Ya. Okey, boleh tak Kak Wani nak tanya Aini? Aini, cuba jawab Aini untuk soalan yang ini. Ya, cikgu. Okey Aini, sila jawab soalan. Ciri kepimpinan yang terdapat pada general ialah beliau adalah seorang yang baik hati Okey. dan tidak mengira pangkatnya. Baik mana hati. tu? Baik hati dan tidak mengira pangkatnya. Betul ke cikgu? Agak tepat. Okey, tapi cikgu nak tengok dulu di mana ambil tu. Petikan yang mana ataupun ayat yang mana atau klausa yang mana yang dirujuk tu. Okey, di mana Aini jumpa jawapan tu Aini? Pada baris 2 hingga 3. 2 Okey. hingga 3. Cuba baca Aini. Aini baca. Okey, tak mengapa cikgu. Kita teruskan Okey, dengan cikgu melihat bagi jawapan jawapannya. lah kat sini ya, iaitu menghulurkan Bantuan kepada teman-teman sekampung halaman yang baru dikenalnya. Okey. Jadi perkataan menghulur bantuan ini adalah salah satu daripada perasaan ataupun ciri kepimpinan baik hati yang telah diberitahu tadi ya. Okey. Kita bagus beralih. ini. Terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi ya. Suara nakhoda itu didengar oleh semua nakhoda 7 buah kapal angkatan kedua. Kapal-kapal mereka sedang mengelilingi iceberg tegar yang sedang digerudi, dipahat dan diikat. Iceberg kedua itu lebih besar, punya puncak dan lereng yang membolehkan orang bermain luncur salji di atasnya. Semua nakhoda kapal angkatan kedua berharap kerja-kerja mengikat iceberg itu akan selesai sebelum senja. Petikan naratif Ogon Syoto halaman 56. Okey, dengar baik-baik. Soalannya ialah, jelaskan satu ciri kepemimpinan beserta contoh yang terdapat pada watak nakhoda kapal. Okey, nakhoda kapal. Baik, ini untuk watak nakhoda kapal. Boleh tak Kak Wani nak tanya Izzati? Ya. Okey, sila jawab soalan ini Izzati. Ciri kepemimpinan yang terdapat pada watak nakhoda kapal ialah dedikasi terhadap tugas yang diberi. Okey. Contohnya, semua nakhoda kapal angkatan kedua berharap kerja-kerja mengikat iceberg itu akan selesai sebelum senja. Okey. Di sini ya Izzati ambil. Oh, sorry. Di barisan mana tu Izzati? Okey. Sini ke Izzati? Barisan 2 last. Okey. Okey. 2 yang terakhir. Itu menunjukkan ciri kepemimpinan yang dedikasi terhadap tugas yang diberilah. Jadi nakhoda kapal angkatan kedua ni dia ada 7 nakhoda. Okey, dan angkatan yang pertama 7 juga. Jadi ada 14 nakhoda yang memang dah sangat dedikasi dalam menjalankan tugasnya terhadap negara. Ya. Okey. Baik. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Dia dirawat di Hospital Tubuas selama 3 minggu. Selama itu pula, hampir setiap hari akhbar Ogon Syoto menyiarkan kisah mati hidup semula pemuda dari Banaba itu. Kawat pun telah dihantar dari Tatamanu ke Kiribati memaklumkan berita gembira itu, termasuk hasrat Presiden untuk menjadikan pemuda yang mati hidup semula itu anak angkatnya. Petikan dari naratif Ogon Syoto halaman 76. Ya. Okey, ni dalam bab 5 ni. Soalan dalam bab 5. Bab 5. Ya. Soalannya ialah, jelaskan satu kepemimpinan beserta contoh yang terdapat pada watak Tuan Presiden. Okey, siapa nak jawab?
Okey, boleh Kak Wani pilih Atira? Atira? Saya lah. Okey, Atira, sila jawab soalan ni Atira. Satu ciri kepemimpinan. Alia nak jawab. Oh, Alia. Okey. Alia, sila bantu Atira dahulu. Ciri kepimpinan yang terdapat pada watak jeneral ialah sikap tanggungjawab beliau terhadap masyarakat setempat. Contohnya, dia dan isteri pergi ke kampung, melayang ke bandar atau ke pedalaman, sekadar bertanya khabar atau mengulurkan bantuan. Okey. Betul ke jawapannya, cikgu? Tak berapa tepat tu Alia. Okey, tak pun. Ada tak rakan lain ingin yang boleh membantu? bantu. Tolong bantu. Yang ada jawapan yang lain daripada Alia. Ain, nak cuba Ain? Saya. Ya. Sofia. Okey, Fitratul tunggu dulu. Kita minta jawapan Ain dulu ya. Ciri kepimpinan yang terdapat pada watak Tuan Presiden ialah keprihatinan terhadap masyarakat yang memerlukan. Contohnya, hasrat Presiden untuk menjadikan pemuda yang mati hidup semula itu anak angkatnya. Okey, yang mana tu? Macam mana pula cikgu? Betul tak jawapan Ain? Ni, dia menggunakan hasrat Presiden untuk menjadikan pemuda yang mati hidup semula itu anak angkatnya. Okey, apa dia punya tu ciri kepemimpinan? Sila ulang sekali lagi Ain, ciri kepimpinan. Keprihatinan. Okey. Ya, betul. Baik, pemuda dari Banaba ni dalam bab 5 ni merupakan anak yatim. Anak yatim yang hidup miskin. Okey, dan Presiden ingin menjadikan pemuda itu sebagai anak angkatnya bagi membantu kehidupan pemuda itu menjadi lebih baik dan mendapat pendidikan yang sempurna lah. Sebab dia tengok pemuda dari Banaba ini memang pelajar, adalah seorang anak yang bijak, ya, dan bijak dan mempunyai potensi untuk berjaya. Okey, cikgu, saya ada soalan. Kalau soalan minta ciri kepemimpinan kan cikgu, murid perlu menjawab daripada 4 ciri utama tadi ataupun di bawah ciri kecil-kecil tu cikgu? Dia boleh dia ambil daripada yang bahagian yang utama tu, iaitu integriti, komunikasi, bijak dan berani. Dan juga berani. Di bawah-bawah tu dia ada dia punya ciri-ciri yang lain yang kecil-kecil tu pun boleh dijadikan sebagai jawapan bagi soalan. Bergantung kepada petikan yang diberilah. Sebab ini adalah respon terhad. Okey. Tapi tak boleh nak ambil daripada petikan yang lain. Hanya berdasarkan petikan yang diberi sahaja. Baik, selalunya soalan satu macam ni berapalah markah diperuntukkan cikgu? Hanya 4 sahaja. 4 markah, ya, iaitu bila dia nyatakan ciri kepemimpinan tu 2 markah dan dia berikan satu contoh jadi 2 markah, campur 2 jadi ialah 4 markah. Ya. Okey, untuk baik cikgu. Soalan respon terhad. Okay. Mari kita sambung ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya, tentu sahaja tindakanku itu memeranjatkan banyak pihak, tetapi tidak ada teguran atau bantahan daripada pengetua. Aku mulai yakin, seperti yang pernah ditegaskan oleh Tuan Presiden, Ogon Sholto akan menjadi contoh terbaik bagi fahaman demokrasi moden di Pasifik. Aku, manusia dan peribumi Ogon Sholto biasa ini bebas mengekspresikan pendapatku. Petikan naratif Ogon Sholto halaman 117. Jelaskan satu ciri kepemimpinan beserta contoh yang terdapat pada watak guru sains. Okey, pada watak guru sains. Guru Ada sains. siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba tadi? Okey, Aini. Ciri kepimpinan yang terdapat pada watak guru sains ialah beliau berani menyuarakan pendapat. Contohnya, aku, manusia dan peribumi Ogon Sholto biasa ini bebas mengekspresikan pendapatku. Okey, terima kasih. Memang sangat tepat jawapan dia, ya. Okey, petikan ini terdapat dalam bab 7 di mana guru sains ini mengajar di salah sebuah sekolah di Kuri. Okey, dan dia memang berani menyuarakan pendapatnya, ya, iaitu yang dinyatakan dalam petikan lah, ya.
Ogon Shoto biasa ini bebas mengekspresikan pendapatku. Baik cikgu, sebelum kita lihat jawapan tadi, boleh tak kita nak dengarkan jawapan daripada Izati terdahulu. Mana tahu Izati ada jawapan lain yang ingin berikan daripada Aini? Ciri kepemimpinan yang terdapat pada watak guru sains ialah beliau berani menyuarakan pendapat. Berani menyuarakan pendapat. Betul ke cikgu? Ya, betul-betul. Boleh juga digunakan? Boleh juga digunakan. Berani menyuarakan pendapat ataupun berani menegakkan kebenaran. Juga termasuk dalam ciri kepimpinan yang kita dah bincangkan sebentar tadi. Okey, baik. Alright, jadi jawapan mereka betul dah semua tadi cikgu? Ya, betul. Wow, hebatlah mereka ni. Calon pelajar cemerlang semua ni. Ya, cikgu Murid-murid harap, cemerlang. ya, mereka semua akan sukses dalam pelajaran dalam mata pelajaran KMK nanti. Ya, jadi macam mana murid atas talian semua? Adakah anda okey setakat ini? Semua boleh jawab ya soalan yang cikgu berikan hari ini? Okey. Okey, baik. Alright, mereka masih okey menjawab semua soalan dan kita dah pun buat soalan latih to be bersama dengan Cikgu Maizura dan sekarang ini kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama saya Bani Kerry dan juga Cikgu Maizura Muhammad dari SMK Bacok Kelantan dalam mata pelajaran kita Kesusastraan Melayu Komunikatif, khususnya topik kita belajar hari ini novel naratif Ogon Shoto, isu kenegaraan. Jadi Cikgu Maizura, mungkin Cikgu boleh imbas kembali dan beritahulah apa yang perlu ditekankan dalam topik ni Cikgu. Okey, apa yang cikgu nak murid-murid cikgu tekankan dalam topik ini, isu kenegaraan, ialah tentang ciri-ciri kepemimpinan pada diri seorang pemimpin, ya, iaitu bahagian integriti, komunikasi, bijak dan berani. Okey. Yang ini adalah bahagian utama yang perlu dikuasai dan di bawah-bawah ini adalah ciri-ciri sampingan ataupun tambahan kepada setiap bahagian ni. Jadi 4 perkara ini, integriti, komunikasi, bijak dan berani, mesti ada dalam hati pelajar-pelajar untuk menjawab soalan mengenai ciri-ciri kepemimpinan. Okey, dan cikgu harap ya pelajar-pelajar baca betul-betul novel naratif Ogon Shoto tu. Baca sekali memang tak akan faham. Pelajar-pelajar atau murid-murid cikgu mesti belajar dengan tekun, baca berulang kali novel naratif Ogon Shoto tu dan kenal pasti yang manakah sesuai untuk menjawab soalan-soalan mengenai ciri-ciri kepemimpinan. Ya. Okey. Dan apa yang penting kat sini ialah setiap pemimpin mempunyai sikap-sikap yang positif dalam menerajui setiap organisasi, ya. Sama seperti yang murid kita beritahu tadi, ya, tentang bagaimana dia memainkan peranan dia sebagai seorang pengawas sekolah. Betul. Daripada Atirah sebentar tadi kita tanya. Ya, betul. Okey. Baik, jadi kita dah imbas kembali mengenai ciri-ciri kepimpinan. Jadi kita dah tiba ke penghujung rancangan. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini. Cikgu nak pergi pada slide yang terakhir. Boleh. Ya. Okey, soalan semua dah buat. Kita nak dengar rumusan daripada Cikgu Maizura pula hari ini. Okey, dan untuk terakhirnya, ya, apa yang cikgu perlu tekankan di sini ialah tentang bagaimana seseorang yang merantau jauh ke Pulauan Ogon Shoto sangat merindui tanah airnya sendiri, ya. Aku memejamkan mata mengingati kampung halaman. Terdengar jua deru itu. Alun kali besar merempuh akar-akar bakau pinggir selat. Jauh, memang jauh di Malaya.
Okey, bagaimana pengarang ini telah menceritakan bagaimana dia sangat merindui tanah Melayu ya pada bab epilog ya, di mana masa tu dia berada di Ogon Shoto dan dia sangat-sangat merindui negara Malaya masa tu ya, dan dia juga teringat tentang bagaimana Malaya mencapai kemerdekaan, dan deru itu merupakan kalimat-kalimat azimat yang disuarakan oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman pada mereka menyambut kemerdekaan. Okey, baik. Jadi sekian saja pelajaran untuk kita hari ini, Kesusastraan Melayu Komunikatif. Jadi akhir sekali Kak Wai nak tanya buat kali terakhir kepada semua murid kita hari ini. Okey tak belajar hari ini? Dapat banyak ilmu tak daripada Cikgu Maizura? Kalau dapat banyak ilmu, cakap terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Ya, itu dia. Okey, jadi jelaslah di sini dengan mempelajari mata pelajaran KMK ini, ia memupuk diri kita untuk ada ciri-ciri kepimpinan dalam diri, kerana bukan saja kita perlu ada jawatan mana-mana untuk memiliki ciri-ciri kepimpinan ini, tapi perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi. Kerana apa? Ingin berjaya, kita tidak perlu dipimpin, tapi kita perlu memimpin diri sendiri untuk menjadi insan yang lebih baik. Jadi sekian saja dari saya, Wani Keri. Terima kasih Cikgu Maizura Muhammad dari SMK Bacok Kelantan. Terima kasih Siti Nur Aini Sofia, Cik Fitratul Sofia, Nur Alia, Izzati dan Nur Atirah. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua. Sekian, kita jumpa lagi dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM